sejahtera diucapkan pada semua pelajar. Kali ini kita akan belajar unit 10 iaitu pengurusan keuangan secara beretika, menjamin keharmonian hidup. Ini adalah untuk bahagian 1 di mana bidang masih lagi dalam bidang 7 iaitu insan bermoral, dan untuk standard kandungan yang kita akan belajar adalah dalam 7.3 iaitu pengurusan keuangan secara beretika. Untuk unit 10, ada 5 cadangan nilai. Yang pertama adalah nilai kesederhanaan. Yang kedua, nilai bertanggungjawab. Yang ketiga adalah nilai rasional. Yang keempat, nilai berdikari. Dan akhir sekali yang kelima adalah nilai kerajinan. Untuk standard pembelajaran pada hari ini diharapkan semua pelajar dapat. Yang pertama sekali adalah menyenaraikan pelbagai sumber keuangan yang diperoleh secara beretika. Yang kedua, mengenal pasti cara menguruskan keuangan secara beretika. Yang terakhir sekali adalah mencerakinkan ataupun menghuraikan kepentingan pengurusan keuangan secara beretika. Maknanya dalam pelajaran pada hari ini kita akan belajar apakah sumber keuangan, cara menguruskan keuangan dan kepentingan menguruskan keuangan secara beretika. Untuk yang pertama sekali, mari kita lihat apakah konsep pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan yang beretika. Apakah maksud ataupun apakah yang dapat kita huraikan berkaitan dengan pengurusan keuangan beretika. Jadi di sini ini adalah tindakan. Ia adalah tindakan merancang pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat dalam kehidupan agar semua keperluan dan kehendak dapat dicapai secara efisien. Maknanya bagaimana kita nak menguruskan pendapatan dan perbelanjaan dengan berhemat. Maknanya secara beretika. Di mana ini untuk memastikan bahawa dalam kehidupan kita adanya keperluan dan kehendak, kita akan dapat capai secara lebih efisien. Jadi pengurusan keuangan yang beretika ni adalah perlu dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu. Kenapa? Hal ini untuk memastikan supaya dapat memastikan sumber keuangan yang diperoleh itu adalah mengikut peraturan dan undang-undang. Maknanya kita perlu tahu dan belajar dan amalkan bagaimanakah keuangan tu dapat diuruskan secara lebih beretika. Dan di sini juga kepentingan untuk mengetahui ataupun memastikan dari manakah sumber keuangan tu akan dapat diperolehi, dan sumber keuangan itu mestilah diperolehi mengikut peraturan dan juga undang-undang. Jadi apakah contoh ataupun apakah sumber keuangan untuk diperoleh yang dapat diperolehi. Mari kita lihat apakah contoh sumber keuangan. Ini adalah sumber keuangan yang kita akan dapat peroleh, dapat diperoleh secara beretika. Maknanya melalui peraturan dan undang-undang lah, yang tidak menyalahi peraturan dan undang-undang. Yang pertama sekali, apabila kita telah bekerja, semestinya kita akan mendapat gaji. Gaji secara bulanan. Jadi sumber keuangan dapat daripada pendapatan iaitu gaji secara bulanan. Yang kedua, mungkin kita akan buka insurans pelajar. Contohnya seperti untuk menjamin perlindungan pada keluarga, kita boleh wujudkan ataupun membuat insurans. Insurans untuk jaminan pada masa hadapan. Pada masa kini terdapat banyaklah insurans. Contohnya dari segi kesihatan, perlindungan kenderaan dan sebagainya. Yang ketiga, sumber keuangan yang kita boleh perolehi adalah daripada simpanan bank. Maknanya daripada pendapatan yang diperolehi, kita boleh membuat simpanan atau tabungan dan simpan di dalam bank. Mungkin sebanyak 10% daripada gaji atau pendapatan disimpan. Seterusnya, boleh juga melalui pelaburan hartanah.
melabur dalam bentuk hartanah. Okay, contohnya seperti membeli tanah contohnya untuk dilaburkan ataupun rumah. Okay, contohnya. Okay, seterusnya dividen. Okay, dividen yang diperolehi daripada skim pelaburan ataupun skim simpanan. Seperti contohnya skim simpanan SSPN. Ini untuk pendidikan anak contohnya. Okay, seterusnya kita ada bonus. Okay, bonus yang mungkin didapati mungkin setahun sekali. Jadi ini semua adalah sumber keuangan yang diperoleh secara beretika lah, maknanya tidak menyalahi undang-undang. Okay. Upah ataupun sewa. Sewa rumah yang dapat daripada rumah yang disewa contohnya. Okay. Dan seterusnya adalah melalui saham yang diiktiraf lah. Okay. Pelaburan saham tetapi mestilah yang sah ataupun pelaburan saham yang diiktiraf seperti ASMB. Okay. Amanah Saham Nasional contohnya, Bumiputera. Seterusnya, okay, bagaimana pula cara untuk kita mengurus keuangan secara beretika? Okay, terdapat 10 cara. Ini adalah berdasarkan buku teks. Kita lihat satu persatu. Okay, yang pertama sekali, okay, kita lihat yang pertama ni adalah mengurus pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat lah. Okay, maknanya kita dapat menguruskan gaji tadi, pendapatan yang diperolehi dan bagaimana dengan perbelanjaan hasil daripada pendapatan tersebut. Okay, adakah berapa peratus simpanan, okay, berapa peratus simpanan untuk kecemasan dan kena fikirkan juga untuk tabungan untuk jangka masa yang panjang. Okay, yang kedua, okay, cara mengurus keuangan adalah dengan menyertai skim pelaburan yang diiktiraf. Okay, contohnya skim pelaburan yang sah ataupun skim simpanan seperti SSPN tadi pelajar ataupun ASNB. Okay, Amanah Saham Nasional contohnya. Okay, yang ketiga, membuat pinjaman mengikut kemampuan. Okay, contohnya sekiranya hendak membuat pinjaman kereta atau pinjaman perumahan, okay, perlulah mengikut kemampuan. Okay, maknanya kena kira pendapatan dan pinjaman yang dibuat tu adalah setanding ataupun mengikut pendapatan dan kemampuan yang sedia ada. Okay, yang keempat, memiliki aset yang tetap. Okay, maknanya di sini adalah kita perlu ada harta yang tetap. Contohnya antara rumah sewa ataupun rumah yang dibeli sendiri adalah lebih banyak faedah jika kita membeli ataupun mempunyai rumah sendiri. Okay, walau bagaimanapun, aset ini adalah mestilah mengikut kemampuan. Okay, yang kelima, okay, memperuntukkan wang untuk membayar cukai. Okay, kita tahu bahawa berdasarkan pendapatan yang diperolehi setiap bulan, okay, perlu membayar cukai pendapatan. Okay, selain daripada cukai pendapatan, okay, ada juga pelbagai cukai lain yang perlu dibayar. Jadi di sini, wang mestilah kita simpan siap-siap untuk kita bayar cukai. Okay, seterusnya pelajar. Okay, yang kelima, yang keenam okay, cara mengurus keuangan secara beretika yang lain adalah okay, kita tengok membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Okay, seperti contohnya tiba-tiba berlaku kemalangan ataupun bila sakit dan sebagainya, ada simpanan yang kita dah simpan untuk digunakan apabila ada emergensi. Okay, yang ketujuh, melindungi pendapatan dan simpanan tadi melalui insurans. Okay, insurans ni ada banyak. Okay, kita boleh study ataupun kita boleh belajar tentang bagaimana nak melindungi pendapatan dan simpanan kita melalui insurans. Okay, yang ke-8, membuat bayaran pinjaman secara konsisten. Okay, di sini contohnya seperti bayaran pinjaman kereta lah atau kenderaan di mana perlu secara konsisten setiap bulan. Maknanya mesti dibayar mengikut amount yang telah ataupun jumlah yang telah ditetapkan. Okey, ataupun pinjaman perumahan contohnya. Okey, dan yang ke-9, perlu merancang keuangan untuk simpanan hari tua. Ini adalah tabungan untuk jangka masa panjang. Okey, perlu ada simpanan. Kita fikir bila kita dah tua, okay, bila dah tidak bekerja, ada tak simpanan kita yang akan kita gunakan bila kita dah tua. Okay, dan akhir sekali pelajar,
membuat tabungan, iaitu simpanan daripada lebihan pendapatan. Dan di sini juga adanya simpanan ataupun tabungan untuk jangka masa yang panjang. Kita dah fikir ke depan, pada masa akan datang, ada tak tabungan kita untuk masa hadapan. Dan untuk akhir sekali, cikgu nak terangkan untuk hari ini adalah kepentingan. Apa kepentingannya? Kalau kita dapat menguruskan keuangan secara beretika. Di sini ada 4 kepentingan dan setiap satu kepentingan ada huraiannya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama sekali adalah, kita boleh nampak di sini, bila kita dapat menguruskan keuangan secara beretika, dapat mengurangkan beban keuangan lah. Di mana? Di sini kita contohnya huraiannya adalah meningkatkan simpanan. Maknanya simpanan akan dapat disimpan dengan lebih dan bila simpanan tu ada lebih, kita akan dapat pulangan dividen yang banyak ataupun dividen akan semakin bertambah. Di samping itu dapat mengelakkan pinjaman yang tidak sepatutnya. Contohnya bila kita dapat menyimpan dalam skim pelaburan yang diiktiraf contohnya, jadi kita tak akan membuat pinjaman yang tidak sepatutnya seperti melalui along contohnya, itu adalah yang secara haram. Jadi mengelakkan pinjaman yang tidak sepatutnya. Yang kedua, kuasa beli yang tinggi. Apabila menguruskan keuangan secara beretika, ia akan mewujudkan kuasa beli yang tinggi, di mana di sini akan memaksimumkan kepuasan pemilik. Maknanya contohlah, kita mempunyai aset yang tetap seperti rumah, kita dah ada rumah. Jadi dapat memaksimumkan kepuasan kita sebagai pemilik rumah ataupun kenderaan contohnya. Dan dengan ini juga dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, dapat mengelakkan kes penipuan dan transaksi haram. Bagaimana kes penipuan ini dapat kita elakkan? Iaitu dengan menyertai skim pelaburan tadi belajar. Contohnya skim simpanan SSPN. Ini adalah skim pelaburan yang disahkan atau diiktiraf. Ataupun dengan membuat tinjauan sebelum memuktamadkan sebarang urus niaga pinjaman ataupun apa-apa skim pelaburan. Maknanya kita belajar daripada orang yang lebih mengetahui. Ataupun sekarang dengan kecanggihan teknologi yang ada, kita boleh mendapatkan maklumat melalui internet contohnya. Dan akhir sekali yang keempat, kepentingan yang keempat, dapat menjamin masa depan yang lebih sejahtera. Bagaimana? Dengan memiliki harta yang kekal tadi seperti rumah ataupun aset lain seperti tanah contohnya, dan mempunyai tambahan keuangan daripada pelaburan yang kita dah libatkan diri tadi, contohnya daripada pelaburan yang sah. Jadi pelajar, untuk hari ini, mari kita bincangkan sama-sama latihan untuk unit 10 bahagian 1 untuk standard pembelajaran 7.3.1 hingga 7.3.3. Untuk soalan struktur, ini contoh soalan struktur. Ada nombor 1 ABC, 3 soalan. Situasi di bawah berkaitan dengan Encik Ramu. Encik Ramu merupakan seorang lepasan ijazah dalam bidang kejuruteraan elektrik. Dia telah diterima bekerja di sebuah syarikat elektrik dan elektronik sebagai jurutera elektrik dan elektronik. Berdasarkan penyataan di atas, nyatakan sumber keuangan. Di sini soalan dia nak pelajar nyatakan. Nyatakan maknanya hanya senaraikanlah apakah sumber keuangan yang boleh diperoleh secara beretika oleh Encik Ramu tadi. Yang kedua, bagaimanakah cara? Cara, dia nak cara Encik Ramu menguruskan keuangan secara beretika. Apa caranya? Untuk menjamin kedudukan keuangan yang stabil pada masa depan dan akhir sekali kepentingan pengurusan keuangan secara beretika. Setiap satu ini mewakili tahap penguasaan 1, 2 dan 3.
Dan untuk A 4 markah, maknanya pelajar kena senaraikan 4 sumber keuangan. B, cara Encik Ramu tadi menguruskan keuangan yang beretika, 4 juga. Itu 4 cara. Dan akhir sekali pelajar huraikan kepentingan. Okay, di sini 2 markah. Bermaksud satu kepentingan kita kena huraikan kepentingan tadi. Okay, satu kepentingan tambah satu huraian. Okay, ini adalah cadangan jawapan. Okay, kita lihat yang pertama. Okay, sumber kewangan 4 markah. Okay, jadi kat sini bolehlah belajar tuliskan lah. Tadi cikgu dah terangkan ada pelbagai sumber keuangan. Jadi di sini pelajar kena kaitkan dengan Encik Ramu tadilah. Dia bekerja, jadi dapatkan sumber keuangan daripada gaji bulanan, bonus, okay, faedah daripada simpanan bank ataupun dividen daripada pelaburan. Okay, seterusnya B, cara menguruskan keuangan secara beretika oleh Encik Ramu. Okay, jadi 4 markah. Okey, ini sini adalah merancang keuangan untuk hari tua, membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Cara yang ketiga, menguruskan pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat. Dan yang keempat, membuat tabungan daripada lebihan pendapatan dan tabungan untuk jangka panjang ataupun jangka masa panjang. Di sini pelajar akan dapat 4 markah. Dan akhir sekali, kepentingan, huraikan kepentingan. Maknanya kat sini pelajar kena bagi satu kepentingan berserta dengan satu huraian. Jadi cikgu pun dah terangkan tadi, kepentingan ada 4 tadi, sebelum ni dan nota tadi. Jadi pelajar boleh ambil mana-mana kepentingan dan kaitkan dengan situasi. Jadi kat sini boleh ambil kepentingan, ini adalah kepentingan mengurangkan bebanan keuangan masa depan. Huraian dia adalah simpanan dapat ditingkatkan agar pulangan dividen akan bertambah. Seterusnya pelajar, untuk soalan esei, ini adalah soalan esei bahagian B. Ini situasi berkaitan kepentingan pengurusan keuangan secara beretika. Mary mendapat tawaran melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Namun dia terpaksa membuat pertimbangan sama ada untuk menerima atau menolak kerana risau tentang bayaran yuran pengajian tersebut. Namun ayahnya memberitahunya bahawa dia telah membuat simpanan dalam tabung skim simpanan pendidikan nasional SSPN tadi untuk Mary, dan Mary tidak perlu risau lagi. Jadi soalan dia, berdasarkan situasi di atas, apakah perasaan Mary? Dia tanya perasaan. Jadi pelajar kena tuliskanlah nanti huraikan apa perasaan Mary apabila mengetahui ayahnya membuat simpanan SSPN untuknya. Adakah dia gembira ataupun sedih? Itu adalah perasaan contohnya. Terangkan kepentingan pengurusan keuangan terhadap ataupun kepada Mary dan ayahnya. Jadi soalan ni sebenarnya dia nak kepentingan. Dia tak tanya pun nilai belajar, jadi tidak perlu masukkan nilai dan hanya tuliskan perasaan tadi. Maknanya perasaan dapatkan 1 markah dan selebihnya adalah pelajar kena huraikan kepentingan dan huraian lah untuk dapatkan 10 markah. Jadi pelajar cuba jawab. Pelajar cuba jawab. Tuliskan dalam bentuk esei, karangan esei. Jadi untuk dapatkan 10 markah tadi, perlu nyatakan perasaan dan kepentingan pengurusan keuangan yang secara beretika lah kepada Mary dan ayahnya. Inilah watak lah Mary dan ayahnya. Jadi pelajar cuba tuliskan jawapan dan bolehlah pelajar rujuk cadangan jawapan yang cikgu berikan ini. Untuk melihat ataupun membandingkan jawapan yang pelajar telah buat. Jadi ini adalah cadangan jawapan lah. Di sini boleh nampak cikgu tuliskan Mary berasa gembira apabila mengetahui ayahnya telah membuat simpanan SSPN untuk dirinya. Kemudian untuk huraian, pelajar boleh ambil kepentingan kita nak huraikan kepentingan pengurusan keuangan secara beretika
pada masa depan. Okey, ini untuk Mary dan ayahnya. Okey, jadi cikgu harap pelajar boleh lengkapkan latihan ini dan hantar ke dalam Delima ataupun Google Classroom. Okey, selamat menjawab. Okey, sehingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Okey, terima kasih.